Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai pengenalan, inovasi yang saya hasilkan ini merupakan satu inovasi digital yang menggunakan perisian PowerPoint sepenuhnya. Jadi, inovasi yang saya hasilkan adalah sebuah PowerPoint interaktif yang dilengkapi dengan mnemonic. Mnemonic adalah salah satu daripada kaedah untuk mengingat, untuk membantu murid mudah ingat tanda wakaf. Di samping dapat belajar dengan seronok. Oke, kita lihat di sini, mnemonic boleh membantu belajar daripada pelbagai peringkat, sama ada prasekolah, sekolah rendah, menengah, dan pengajian tinggi untuk lebih cepat mengingat semua maklumat. Jadi, PowerPoint interaktif yang saya hasilkan ini berfokus untuk membantu pelajar mengingat tanda wakaf menggunakan kaedah mnemonic. Sekarang kita lihat pula rasional kepada inovasi yang saya hasilkan. Oke, menurut Tuan Abdul Rahman, murid-murid mempunyai masalah dalam mengenal dan mengingat tanda-tanda wakaf. Jadi ini masalah utama murid adalah mengenal dan mengingat tanda-tanda wakaf. Dan juga murid-murid turut keliru dengan 6 jenis tanda wakaf. Jadi, berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, menurut Nur Hashidah et al., pelajar tidak dapat mengingat dan memahami hukum tajwid dengan baik. Jadi di sini kita lihat ada 3 perkara, yaitu murid tidak mengenal dan mengingat, kemudian murid keliru dengan tanda wakaf, dan yang terakhir murid tidak faham. Ini adalah rasional kepada inovasi yang saya hasilkan. Baiklah, sekarang kita lihat pula kepada pernyataan masalah bagi inovasi yang telah dihasilkan. Kita lihat di sebelah ini, setelah menjalankan pemerhatian di sekolah, kami mendapati bahwa tahap penguasaan tanda wakaf dalam kalangan murid sangat lemah dan sangat membimbangkan. Jadi, murid-murid mengambil masa yang lama untuk memahami fungsi setiap tanda wakaf. Menurut Siti Najiah et al. 2018. Oke, jadi apa masalah yang dihadapi di sini? Oke, dalam inovasi ini saya mendapati 2 masalah utama, yaitu murid-murid tidak dapat mengenal pasti tanda wakaf. Dan yang kedua, murid-murid tidak dapat membezakan fungsi-fungsi bagi tanda-tanda wakaf yang ada 6 kesemuanya. Jadi itu adalah 2 masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid di sekolah rendah bagi tajuk ini, yaitu tanda wakaf. Baiklah, sekarang kita lihat kepada objektif pula. Bagi inovasi ini, saya mengutamakan 2 objektif, yaitu yang pertama, murid dapat membezakan tanda wakaf dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti 6 jenis tanda wakaf dengan betul. Ini adalah objektif yang saya tetapkan bagi inovasi PowerPoint interaktif yang telah dihasilkan. Oke, kemudian kita lihat kepada skop dan limitasi pula. Bagi inovasi ini, skopnya adalah fokus kepada pendidikan Islam bagi tahun 4 dalam bidang Al-Quran, yaitu pada bahagian tajwid. Kerana tanda wakaf ini di bawah bidang Al-Quran tajwid. Oke, itu adalah dia objektif dan skop dan limitasi. Seterusnya, kita lihat kepentingan dan impak bagi inovasi yang telah dihasilkan. Bagi inovasi ini, saya telah mendapati ada 3 kepentingan dan impak yang kita boleh dapat menerusi inovasi ini. Yang pertama, murid dapat mengingat dan mengenal pasti perbezaan tanda wakaf dengan lebih mudah menggunakan PowerPoint yang telah dihasilkan. Kedua, murid dapat belajar tajuk wakaf ini dalam keadaan santai dan menyeronokkan. Hal ini kerana PowerPoint interaktif yang telah dihasilkan ini mengandungi unsur-unsur dan elemen interaktiviti, dan juga kesepaduan antara grafik, visual, music, audio, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketiga, murid dapat mengaplikasikan bacaan Al-Quran dengan betul.
Jadi sekiranya mereka telah berjaya menguasai dan memahami tanda wakaf, insya Allah mereka dapat mengaplikasikan cara bacaan ayat Al-Quran yang betul. Seterusnya, kita beralih kepada kos dan anggaran bagi inovasi yang telah dihasilkan. Untuk inovasi ini, saya mendapati tiada sebarang kos yang telah digunakan, yang dianggarkan semasa penghasilannya, kerana saya menggunakan 100% perisian PowerPoint yang percuma. Kemudian, untuk model inovasi pula, saya telah menggunakan model creativity untuk inovasi ini. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, saya akan mengenal pasti masalah. Masalahnya, murid tidak dapat mengenal dan memahami dan membezakan antara tanda wakaf. Langkah yang kedua, membiarkan perkara tersebut bermain dalam fikiran sehingga timbul idea untuk penyelesaian. Jadi berdasarkan masalah yang telah saya kenal pasti, saya telah berfikir dan juga berusaha untuk mencari ilham untuk menghasilkan inovasi ini. Dan yang ketiga, uji kaji idea. Jadi saya telah berfikir dan melaksanakan ataupun mengambil contoh-contoh daripada rakan-rakan dan juga sumber-sumber yang lain, dan saya membuat uji kaji terhadap idea ini. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah, yaitu berhasilnya sebuah inovasi ini yang bertujuan membolehkan murid mengenal pasti dan membezakan tanda-tanda wakaf dalam keadaan yang mudah dan seronok. Oke, baiklah, sekarang kita lihat kepada cara penggunaan inovasi yang telah saya hasilkan. Secara amnya, inovasi yang telah saya hasilkan terdiri daripada 3 bahagian utama, yaitu bahagian pertama, mnemonic acronym, seperti yang Anda lihat di sebelah. Untuk bahagian yang pertama ini, saya akan menggunakan mnemonic acronym untuk membantu murid mengenal pasti dan mengingat 6 tanda wakaf yang dipelajari. Jadi saya telah memasukkan elemen-elemen grafik, interactivity, audio dalam mnemonic acronym ini. Jadi mnemonic acronym yang telah digunakan amat mudah, yaitu 1 ayat saja yang mereka perlu ingat. Solehin mewakili huruf Sad, Jas mewakili huruf Jim, dan seterusnya. Jadi mudah untuk mengingat tanda wakaf ini. Ditambahkan pula dengan elemen animasi yang terdapat di dalamnya, mereka dapat belajar dengan selamat. Oke, seterusnya bahagian yang kedua, yaitu mnemonic bercerita. Oke, untuk bahagian ini murid-murid akan mengikuti cerita tentang seorang pemuda yang dalam perjalanan balik ke kampung. Okay. Jadi mereka akan didedahkan ataupun melihat situasi-situasi tertentu yang berkaitan dengan fungsi tanda wakaf itu sendiri. Sebagai contoh, dalam gambar di sebelah, kita lihat ketika dalam perjalanan, Solehin terlihat lembaga seperti wanita di tepi jalan pada waktu malam. Jalan itu sangat gelap dan sunyi. Apakah yang perlu dia lakukan? Jadi di sini mereka mengikuti cerita pemuda yang bernama Solehin itu balik ke kampung. Jadi ada pilihan jawapan. Jadi mereka memilih lebih baik teruskan ataupun berhenti. Jadi berdasarkan situasi tersebut, jawapan yang wajar adalah lebih baik teruskan. Mereka akan klik dan keluarlah di bawah penerangan berkaitan tanda wakaf yang diwakili oleh huruf Sad, dan juga penerangan berkaitannya. Tanda wakaf ini bermaksud lebih baik teruskan bacaan. Jadi dikaitkan jawapan murid dalam perjalanan dengan fungsi tanda wakaf itu sendiri. Jadi berkaitan. Jadi mereka mudah mengingat. Ada perempuan, ada hantu di jalanan, lebih baik teruskan. Sama juga dengan tanda wakaf huruf Sad. Begitu. Oke, kemudian kita beralih kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ialah kuis. Untuk kuis ini, murid-murid akan melihat sepotong ayat
dan juga tanda wakaf di dalamnya. Jadi mereka akan menjawab fungsi tanda wakaf tersebut. Contohnya huruf tanda wakaf yang diwakili huruf jim. Okey, sama ada boleh teruskan bacaan atau berhenti ataupun tidak boleh berhenti. Jadi mereka akan pilih jawapan yang betul. Okey, jadi menerusi jawapan itu, sekiranya mereka memilih jawapan yang betul, jadi audio contoh bacaan bagi ayat tersebut akan dimainkan. Jadi mereka dapat mendengar contoh bacaan yang betul bagi tanda wakaf yang telah dijawab sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada maklum balas bagi inovasi yang telah dihasilkan. Jadi maklum balas ini saya peroleh daripada rakan-rakan saya sendiri. Antaranya adalah menerusi temu bual bersama Zainur Akmal, Awang Muhammad Hafiz dan juga Azmira. Jadi berdasarkan maklum balas yang telah mereka berikan, contohnya Zainur Akmal, dia mengatakan perlu ditambah baik dengan elemen-elemen menarik. Jadi tindakan saya PowerPoint interaktif yang saya hasilkan, saya telah menambahkan dengan elemen-elemen interaktiviti itu sendiri dengan penggunaan hyperlink, zoom in, audio, video dan sebagainya. Jadi insyaAllah inovasi ini mampu menarik minat murid-murid untuk belajar tanda wakaf dengan seronok. Okey, kemudian Azmira mengatakan, bagaimana anda tahu inovasi ini dihasilkan dapat membantu murid dalam membaca Al-Quran? Okey, jadi untuk komen daripada Azmira ini, saya mengatakan dengan kuis interaktif yang telah dihasilkan pada bahagian akhir pada PowerPoint ini, iaitu kuis interaktif tersebut. Ingin saya nyatakan di sini, tujuan utama ataupun objektif utama bagi inovasi ini adalah membolehkan murid mengenal pasti dan mengingat tanda wakaf. Jadi sekiranya mereka berjaya mengenal pasti dan mengingat tanda wakaf itu, insya-Allah proses untuk membaca Al-Quran secara mematuhi tajwid yang betul dan juga cara-cara yang betul dapat berjalan dengan lebih lancar kerana mereka sudah mengetahui fungsi dan juga tanda mengingat 6 jenis tanda wakaf itu sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada pembuktian pencapaian inovasi yang telah saya hasilkan. Okey, di sini kita lihat data bagi murid tahun 4 yang telah saya ambil. Okey, kita lihat kepada carta pai sebelum. Warna kuning mewakili jawapan yang salah dan warna biru mewakili jawapan yang betul. Okey. Kemudian kita lihat pula carta pai selepas, di mana peratusan murid betul dalam menjawab meningkat kepada 70% berbanding 20% sahaja. Di sini kita lihat bagaimana inovasi ataupun PowerPoint interaktif yang telah saya hasilkan ini membantu murid untuk mengenal pasti, mengingat dan juga membezakan fungsi-fungsi tanda wakaf itu sendiri. Ujian ini telah saya lakukan khas untuk bidang tajwid itu sendiri pada tajuk tanda wakaf sahaja. Jadi kita lihat di sini peratusan murid yang menjawab salah pula menurun daripada 80% kepada 30%. Jadi bagi murid-murid yang masih salah ini, insya-Allah akan diperbaiki pada masa akan datang. Namun apa yang saya ingin highlightkan di sini, bagaimana peratusan murid yang berjaya menjawab dengan betul itu meningkat kepada 70%. Jadi terbuktilah bahawa inovasi yang telah saya hasilkan ini berkesan kerana membantu murid untuk memahami dan mengingat tajuk bagi tanda wakaf ini. Di samping itu, mereka juga dapat belajar dengan seronok dan gembira. Baiklah, untuk kesimpulan daripada inovasi yang telah saya hasilkan, inovasi ini adalah satu bahan bantu mengajar untuk yang membolehkan murid-murid mempelajari tanda wakaf dengan seronok dan berkesan. Kita lihat sendiri
data yang telah saya persembahkan sebentar tadi, pencapaian murid dalam memberi jawapan yang betul itu meningkat dengan mendadak. Kemudian, yang kedua, murid dapat mengingat dan membezakan tanda wakaf dengan mudah dengan bantuan warna dan akronim. Bantuan warna dan akronim, kerana saya menggunakan grafik, elemen warna, audio dalam PowerPoint itu sendiri. Dan yang terakhir, guru dapat menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan baik, di samping menggunakan teknologi maklumat yang merangsang ceria dan minat murid. Jadi insyaAllah berdasarkan kesimpulan yang telah saya rangkumkan sebentar tadi, inovasi yang digital yang saya hasilkan ini terbukti keberkesanannya dalam membantu murid untuk mengingati dan juga mengingat tanda-tanda wakaf yang terdiri daripada 6 semuanya untuk mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 4. Sekian, itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.